Saya dengan segala hormatnya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Yang saya hormati mantan Presiden Datuk Wan Rahim Wan Rahman. Saya bersyukur dapat bertemu dengan beliau di bawah tadi dan dapat buat sikit. Saya maklumkan walaupun beliau dah berumur bagi macam ayah saya, tapi beliau masih lagi main bola. Lagi sekali saya berikan umur kepada seluruh bola yang saya kasihi Tuan Presiden KAFA Datuk Syahri Mat Husin, yang saya hormati, yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Presiden Datuk Seri Afiq Effendi Hamzah, yang saya selalu berhubung, yang saya selalu bertanya macam-macam perkara, iaitu Cik Husin Bisa Abdul. Dan hari ini juga saya nak kongsikan orang yang pertama sekali saya berhubung dengan KAFA adalah Cik Ahmad Muzakir. Cik Ahmad Muzakir bin Hamid, berikan tepukan paling dulu untuk Cik Ahmad Muzakir. Ada Cik Ahmad Muzakir, saya rasa hari ini saya tak ada rasanya. Dia adalah penghubung jembatan Johor sampai ke Kelantan. So yang saya hormati juga Datuk Azman, Datuk Ayar Syamin Fahmin Hassan, Coach pasukan negeri Kelantan iaitu Cik Yusi Cik La, orang Perlis. Cerita dia saya singgah ke Perlis tu lagi, bila teringat coach daripada Perlis, saya rasa pun bila saya tanya Perlis mana pasukan bola sepak Perlis dah ada di sejarah. So, jadi bila saya terkenalkan pasukan bola sepak Kelantan ni, saya rasa Kelantan ni satu yang luar biasa. Saya rasa macam mana sekalipun saya kena berusaha sebaik mungkin untuk memastikan pasukan bola sepak Kelantan ini terus berkembang, malah menjadi yang lebih luar biasa berbanding yang biasa. Yang saya hormati juga dan saya sangat kasihi, terima kasih Mak, terima kasih atas doa restu Mak, ibu saya Sadiah Iman, kakak saya Mariana Butiman, seorang cikgu di Johor. Terima kasih meluangkan masa pada hari ini. Saya punya adik saya Arif Tukiman, partner saya dan juga rakan kongsi saya iaitu Nur Halim Tukiman. So nama semua Tukiman, orang jauh. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tak lupa juga saya berikan ucapan kepada semua ahli-ahli ZPC, sama-sama berbaik. Ada sama-sama berbaik di sini? Ada tepuk tangan sikit semua? Alright. Dan kepada semua pemain-pemain, pada wartawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada diri saya ke Kelantan sebenarnya. Okay, right. So jadi mengimbau sejarah bagaimana saya bercimpung dengan bola sepak. Saya sebenarnya memang minat dengan bola sepak ni sehingga kan saya wakil sekolah. Ketika umur saya 14-15 tahun, saya masuk kelab Cili Padi di Johor, di Padang Seri Gelam. Untuk tuan-tuan semua, di Johor itu ada satu padang training bola namanya Padang Seri Gelam. Ada yang mana hari ini adalah pusat latihan JDT. Saya main bola sepak bahagian defend, dan saya ni defend lah. Alright. So, dan juga saya main bahagian wing. Dan saya kalau main bola mesti gol, walaupun defend tapi boleh gol. Sebab saya rasa saya selalu memang kalau main bola apa pun, futsal ke sekali, memang akan gol. Saya pun tak tahu position strike, defend tapi gol. Okay, alright. Jadi daripada situ pada tahun 2011 saya tertanya-tanya kenapa industri bola sepak tempatan orang Malaysia lebih gemar untuk menonton pasukan BPL berbanding dengan pasukan bola sepak Malaysia. 2010, 11, 12 masa itu masih, ketika itu JDT masih baru nak start naik. Jadi saya cakap dengan saya punya staff yang mana hari ini dia akan station full time di Kelantan, iaitu JJ mana JJ? Right, so berikan semua umur untuk mengikut dan kita punya urus
Saya stationkan khas, saya ambil manager saya daripada Johor. Saya kata, J, kau kena korban sikit untuk saya untuk jadi pengurus saya, dan dia akan station, bawa anak bini dia semua akan stay di Kelantan. Jadi saya cakap dengan JJ, ketika itu J, masih ingat dia 2010, saya kata, J, kita ni tengok stadium kat JDT ni kosong, tak ada orang penonton apa semua. Maksud saya kat sini, industri bola sepak ni saya nak masuk secara besar-besaran bermula 10 tahun lepas. Sehinggalah pada tahun ini, pada 3 tahun lepas, iaitu pada tahun 2017, saya pernah berusaha untuk buat sesuatu perubahan di Kelantan. Perubahan maksud saya itu, iaitu saya ingin senaraikan syarikat air Kelantan sebenarnya. Itu sejarahan. Dan saya cakap dengan diri saya, kalau syarikat air Kelantan ada, ini cerita bagaimana sampai ke bola. Jadi saya adalah orang saham. Saya melabur saham di Pasaran Saham Bursa Malaysia daripada umur 19 tahun. Ini adalah tahun yang ke-20 saya dengan pasaran saham. Jadi ketika 3 tahun lepas tu, saya terfikir masalah gaji ini satu isu yang sentiasa ada. Bukanlah baru. Sebenarnya masalah Kelantan ini bukanlah Kelantan saja ada masalah pembayaran gaji, betul? Jadi sebenarnya kita tak perlu rasa risau sangat sebab ada orang lain yang tak bayar gaji. Jadi sebenarnya cuma pasal Kelantan ni dia luar biasa. Bila saya masuk pasukan Kelantan, pergi Kelantan, saya rasa memang betul, iaitu peminat-peminat Kelantan ni dia maksudnya saya sebenarnya suka dan risau. Saya masuk pasal Kelantan ni suka dan risau. Maksudnya saya risau kalau saya cakap dengan coach, saya punya kalah adalah seri. Maksudnya saya bagi benchmark kepada coach. Saya kata, saya dapat berbual sekejap, saya kata lepas saya ambil alih, benchmark dia adalah kalah saya adalah seri. Jadi maksudnya kalau kalah tu faham-faham je lah. Jadi maksudnya saya perlukan lebih komitmen sebab because saya dah keluarkan tenaga saya. Dan satu benda yang saya nak share, saya plan nak senaraikan syarikat pasukan Kelantan ni masuk ke pasaran saham Bursa Malaysia. Ini impian saya maksudnya bila privatize perswastaan itu berlaku. Kalau tuan-tuan ingat pada tahun 1990-an dahulu, di Johor, syarikat air Johor diswastakan, betul? Puncak Niaga di Selangor pun diswastakan. So bila mana perswastaan berlaku sebenarnya tuan-tuan dan puan, sebenarnya insya-Allah akan ada impak yang positif kepada industri tersebut. Dan saya mengambil risiko yang tinggi sebenarnya tuan-tuan dan puan, iaitu ketika dalam keadaan tiada penonton, tiada pendapatan untuk pasukan bola sepak Kelantan, sebab because every month ada cost kat situ yang saya bertanggung. Tapi saya anggap itu sebagai satu pelaburan yang masa panjang, yang mana saya sasarkan untuk tempoh 3 tahun hingga 5 tahun nanti. InsyaAllah kita buat benda itu daripada bawah sehingga dia berjaya. Jadi bapa saya pesan kat saya, dia kata, Zam, nama ayah saya Tukiman. Jadi sebenarnya saya dah terbiasa orang panggil saya Tukiman, jangan risau. Jadi saya memang selesa pun. Saya lebih bangga untuk orang panggil saya Tukiman, Mr. Tukiman, tak ada masalah. Jadi ayah saya pesan, kata, Zam, kalau kau nak tolong orang, kalau kau nak katakan diri kau berjaya, bukan sebab kau pakai Porsche, bukan kau ada rumah besar, bukan kau ada kereta besar, bukan. Kejayaan seseorang itu, dia kata, bukan dinilaikan pada apa yang kau ada, tapi apa yang kau dah bantu orang yang daripada susah ataupun dalam keadaan biasa sehingga dia berjaya. Maksudnya kejayaan saya adalah dinilaikan kepada berjayanya saya membantu sesuatu hingga dia sukses. Jadi kalau saya boleh bantu daripada belum berjaya sehingga dia boleh berjaya, pada masa itulah baru tuan-tuan berikan saya ucapan tahniah. Jadi pada saya hari ini, saya lebih suka anggap doakan saya lah. Saya dapat bersama dengan pasukan Kelantan untuk kita mengungguli pasukan Kelantan ini ke tahap yang lebih bagus, InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah hari ini pasukan akan ke KL, betul? Besok. Jadi saya pun doakan sikit lah. Saya pun memang ada plan dah lepas ni pasukan Kelantan, tak perlu risau nak cari pasal penginapan. Sebab saya pun ada hotel. Sebenarnya kalau jadi semua komplit, ini hari kita dah ada dekat 34 hotel seluruh Malaysia. Jadi hotel kita ni biasa je. Hotel pun nama Hotel Zamburger. Jadi semua benda pun burger. Zamburger. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hotel kita adalah hotel syariah. Hotel yang saya perjuangkan, iaitu saya ambil satu hotel di Melaka. Perkara pertama saya keluarkan adalah arak dalam tu.
Saya buang agak tu, betul-betul masjid tu, hotel tu betul-betul di Jonker Walk. Di Melaka ada satu tempat nama Jonker Walk kan. So Jonker Walk tu ada satu hotel, nama dia Hotel Dasung, milik orang bangsa yang bahasa Cina. Jadi saya ambil, saya ada jual kasper depan masjid, jarak 10 langkah. Saya cakap dengan saya punya manager in charge, Mr. Lawrence, saya kata, Lawrence, perkara pertama saya nak keluarkan Arab. Dan di hotel kita semua insya-Allah akan ada satu declaration, iaitu pasangan bukan Muslim dan Muslim yang mana tidak berkahwin tidak dibenarkan tidur bersama. Jadi maksudnya kat sini memang kita nakkan, bukanlah kata kita ni bagus mana, tapi pastinya kita kalau ada anak pun, kita nak anak kita duduk berdua-duaan satu bilik dalam keadaan tidak berkahwin. Setuju? Jadi ialah perjuangan saya daripada segi penjagaan hotel. Jadi pemain-pemain bola sepak insya-Allah lelaki boleh bersama. Jadi maksudnya untuk hotel tidak ada masalah. Jadi maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya harap penerimaan tuan-tuan semua kepada kehadiran saya rasa ini satu perubahan lah. Sebab apa Tuan Presiden tadi, Timbalan Presiden pun cakap, maksudnya ini adalah perubahan bermula daripada 1 bulan pasukan Kelantan dan jadi milik saya. Jadi saya sebenarnya anggap ini, saya sebenarnya nak buat satu benda lah, satu pengumuman. Jangan lagi fikir pasal masalah gaji. You all mind lah, sebab saya tak nak dengar perkataan hutang. Maksudnya hutang itu tinggal, ini saya punya KPI saya. KPI saya adalah saya cakap kepada diri saya sendiri, kalau aku tak boleh lagi selesaikan masalah gaji ni, maksudnya dengar lagi nanti pos tahun dia 2 ni ada masalah gaji itu, saya rasa itu masalah diri saya. Saya, tuan-tuan dan puan, saya memang dah ada lebih dekat hampir 230 staff. Maksudnya saya bukan baru tamu ada staff, bukan. Maksudnya saya dah ada staff ramai dah sebenarnya. Jadi saya tahu benda yang paling susah adalah uruskan hal operasi syarikat. Jadi untuk menguruskan sebuah perniagaan, mungkin saya akan selitkan sikit dengan benda-benda yang saya terus terang, saya agak cerewet sebenarnya tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau pasukan boleh berdisiplin kan tuan-tuan semua? Coach UC okey saya rasa pelaburan saya berbaloi untuk Kelantan. Saya nampak, dan insya-Allah kalaulah disenaraikan di pasaran saham nanti, yang mana tuan-tuan semua, ini bukan kita putus tau. Tuan-tuan bukan putus sebenarnya. Sebab sebenarnya tuan-tuan tidak putus lagi. Sebenarnya Kafar masih lagi bersama dengan pasukan ini. Sebab saya adalah orang yang open dengan struktur saham. Jadi maksudnya pemilikan nanti bila mana syarikat diapungkan di pasaran saham, you hello saya. Hello Sam. Mu ingat tak? Kita dulu hari tarikh 3 hari bulan mu kata saham. Contoh lah. So, maksudnya saya ingat tuan-tuan semua, insya-Allah you just call saya, insya-Allah saya boleh bagi special allocation ketika IPO nanti. Yang mana kita rancangkan syarikat ini, pasukan bola sepak ini bernilai insya-Allah sekurang-kurangnya nilai valuationnya 500 juta hingga 1 bilion. Ini impian. My mission is to make sure the pasukan bola sepak Kelantan ini berstatus IPO sebagaimana Bali United IPO tahun lepas. Pasukan daripada China pun IPO, di Asia Tenggara pun IPO, Bali United. Indonesia IPO kan pasukan bola sepak. Jadi maksudnya Malaysia boleh IPO kan pasukan bola sepak. Betul-betul? Dan kali ini tuan-tuan semua tepuk tangan bukan lagi sebagai peminat, tetapi tuan-tuan adalah tepuk tangan sebagai pemilik bersama dengan saya. Okey tak okey? Maksudnya tepuk tangan tu bukan lagi sebagai peminat, tapi you adalah shareholder. Maksudnya you akan lebih ambil peran. Saya sebagai sebahagian daripada pemegang saham juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya pun rasa dah cerita sikit latar belakang diri saya sebagai seorang penjual burger. Saya adalah menteri burger tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah, dan satu yang saya nak declare kat sini, saya pun dah cakap, dan saya nak buat pengumuman, iaitu pada saya tak ada masalah untuk bayar gaji pemain. Kalau you all nak 30,000, saya bayar 30,000. You all nak 50,000, saya bayar 50,000. You all nak 100,000, saya bayar 100,000. Tak ada masalah. Tetapi kalau you minta gaji 50,000, saya bagi basic 20,000. 30,000 adalah performance. You menang, saya sebulan ada 4 match contohnya. Menang, saya bayar full. Tapi tak menang, you dapat basic lah. Adil tak adil? Maksudnya saya nak performance. You nak 50,000, saya bayar 50,000. Tapi basic you 20,000. 30,000 adalah performance basis. Maksudnya kat sini, saya nakkan you all main untuk syarikat. Dan kepada pemain-pemain terpilih, saya janji satu benda. Tidak ada pasukan di Malaysia yang berani
pemiliknya kata, aku akan bagi kau saham. Saya akan bagi saham, dan dalam kontrak ini nanti insyaAllah tahun depan saya akan bagi saham pasukan Kelantan FC Berhad. You pemain akan ada saham. Okey tak okey? Maksudnya nama you akan masuk dalam SSM, you adalah pemilik bersama dengan saya. Tapi you all kena perform. Dalam kontrak you perform. Maksudnya kat sini kita pemain bola sepak paling-paling takkanlah umur 45 tahun nak main bola. Ada lagi. Maksudnya kita career kita pendek. Maksudnya 20, 25, paling-paling 30 pendek career kita. Jadi maksudnya kita nakkan supaya you all ada juga pendapatan daripada pemilikan saham. Jika mana insyaAllah tahun 2025 kita dapat senaraikan syarikat kita di pasaran saham, pasukan bola sepak kita senarai pasaran saham, maksudnya you all akan ada juga. Maksudnya kita menangis kegembiraan. Saya lebih suka macam ini. Biarlah saya ambil suatu benda yang dengan suka, tapi saya nak menangis ketika berada di puncak. Maksudnya you all doakanlah. Niat saya ni ikhlas, niat saya adalah perjuangan untuk tak nak lagi melihat gaji-gaji tak dibayar. Niat saya adalah untuk melihat pasukan bola sepak yang digemari oleh seluruh warga Kelantan ini boleh setanding masuk sampailah ke juara liga. Biarlah kalah tu bermaruah, dan seterusnya insyaAllah kita boleh jadi juara liga dan seterusnya masuk kembali ke Piala Super. Dan yang paling penting doakan saya, boleh tak boleh? Doakan saya kita selesai masalah pelesenan ni. Tanggungjawab saya tuan-tuan dan puan, saya kena bayar 6.8 juta ni. 3 juta tunai, saya declare boleh kan? Boleh. 3 juta tunai dan 3.8 juta sebelum hujung tahun. So 6.8 juta. Jadi ini adalah pengorbanan saya. Saya terpaksa korbankan beberapa aset saya termasuk saham. Jadi untuk pasukan, demi pasukan bola sepak Kelantan. Jadi dengan itu saya lagi sekali ucapkan terima kasih kepada mantan Presiden, Tuan Presiden dan juga semua yang berada, terutama pada sahabat saya Cik Ahmad Muzakir yang mana menghubungkan kerana dia lah jembatan terbina. Dan terima kasih kepada Cik Yusi Cik La, terima kasih kepada Syekh Ju, dan terima kasih kepada semua saya punya rakan-rakan sebagai yang adalah follower saya. Dan terima kasih terutama kepada ibu saya, itu saya dan khidmat kakak saya. Saya doakan insyaAllah pasukan Kelantan akan pergi ke satu level yang lebih baik dengan adanya perswastaan ini. Gomo Kelantan, gomo! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.